Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kumpulan kami untuk tugasan kumpulan bagi teori komunikasi sesi 2020 dan 2021 untuk JA202 pengajian jarak jauh. Tugasan kumpulan kami yang bertajuk teori difusi inovasi yang disediakan khas oleh Sufitri bin Suwandi, Nur Dalila binti Zulkifli, Muhammad Zakwan bin Muhammad Fazil, Muhammad Syaiful Nazrin Shah bin Muhammad, Syahrul Aizad bin Muhammad Tamizi. Diserahkan khas kepada Tuan Syekh Muhammad Alwi bin Syekh Abdul Qadir Al-Firdaus. Okey, untuk pengenalan untuk kumpulan kami punya teori difusi inovasi adalah hipotesis yang menggariskan bagaimana kemajuan teknologi dan lain-lain yang baru tersebar di seluruh masyarakat dan budaya daripada pengenalan kepada penerimaan yang lebih luas. Penyebaran teori difusi berhak untuk menerangkan bagaimana dan mengapa idea dan amalan baru diterima pakai dengan garis masa yang berpotensi terbesar dalam tempoh yang lama. Teori ini juga menerangkan bagaimana ahli sosial mengamalkan idea-idea inovatif baru dan bagaimana mereka membuat keputusan terhadapnya. So basically teori ini akan membincangkan macam mana start daripada pembawa inovatif itu kepada penerimaan dia, macam mana ahli organisasi awam, sesiapa individu yang membawa inovatif ini, dan macam mana dia nak explain ataupun dia nak bagi semua orang menggunakan inovatif ini, semua orang menerima inovatif ini dengan hati yang terbuka. Teori ini diperkenalkan oleh orang lama iaitu Everett Rogers, seorang profesor pengajian komunikasi, mempopularkan teori dalam bukunya iaitu DOI ataupun dengan nama panjangnya Diffusion of Innovation. So Everett Rogers ini berpendapat bahawa difusi adalah proses di mana inovasi itu disampaikan dari masa ke semasa dalam kalangan peserta dalam sistem sosial itu. So macam daripada let's say kiranya sesuatu benda inovatif ini yang memudahkan dalam konteks organisasi awam ataupun korporat, macam mana kita nak bagi semua orang, tak kisah bukan daripada tahun ini je, tapi sampai seterusnya, sampai in future diorang menggunakan teori inovatif ini dalam peringkat sistem sosial. Dan Roger juga mencadangkan bahawa 4 elemen utama mempengaruhi penyebaran idea baru, iaitu inovasi itu sendiri. Saluran komunikasi, macam mana kiranya contoh, kadang-kadang kita dapat tahu yang orang lama yang start buat inovasi ini, so kita kata oh yes, ini adalah yang berinovasi, dia menjimatkan masa, tenaga dan semua, dan penyebarannya juga adalah masa, dan akhir sekali adalah sistem sosial. So proses ni banyak bergantung kepada modal insan. So modal insan ni macam kita tengok orang ni buat, oh kita ada orang yang buat, baru kita ikut. Sebab apa? Untuk macam mana kita tahu oh benda tu jadi, benda tu menjadilah. Latar belakang bagi teori difusi inovasi ini, teori ini diperkenalkan oleh Everett M. Rogers, iaitu ahli teori komunikasi di University of New Mexico pada tahun 1962. Pengamal awal teori ini orang yang berminat untuk mencuba teknologi baru dan menubuhkan utiliti mereka dalam masyarakat. And kiranya macam pengamal selalunya lah, apa-apa teori, apa-apa yang inovatif itu adalah orang yang dia akan terfikir mungkin benda ni lagi senang daripada old school punya teknik, so dia buat. Kiranya yang pengamal awal teori ini selalunya orang yang suka mencuba dan berani mengambil risiko lah. So penyemakan teori inovasi digunakan secara meluas oleh pemasar untuk menggalakkan penggunaan produk mereka. Dan pengamal awal ini bertanggungjawab untuk evangelizing utilitinya kepada khalayak arus perdana. Konsep teori difusi inovasi
ialah sesuatu inovasi ataupun perkara baru untuk masyarakat. Tujuan utama konsep ini ialah bagaimana ianya dapat diterima bagi sesuatu inovasi, iaitu gagasan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu maupun kelompok sosial tertentu ataupun masyarakat. Menurut Everett Rogers, terdapat 4 jenis inovasi yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari individu maupun kelompok sosial tertentu. 4 jenis inovasi tersebut ialah relative advantage, compatibility, complexity dan triability. Saya akan menerangkan satu persatu jenis inovasi tersebut. Yang pertama, relative advantage ataupun keuntungan relatif. Ianya bermaksud bagaimana suatu inovasi yang baru ini dapat dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya maupun tidak lebih baik dari inovasi sebelumnya. Yang kedua ialah inovasi compatibility ataupun kesesuaian dalam bahasa Malaysia, yang bermaksud kesesuaian berkaitan dengan bagaimana suatu inovasi itu dapat dikatakan sesuai dengan kondisi masyarakat, kebudayaan dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut, serta apakah yang sesuai dengan keperluan yang ada. Yang ketiga, complexity atau kerumitan. Ianya bermaksud semakin rumit sesuatu perkara itu, maka semakin sulit ataupun sukar untuk diadopsi. Begitu juga semakin mudah difahami, maka inovasi tersebut akan semakin mudah untuk diadopsi oleh kelompok sosial ataupun individu. Dan yang terakhir ialah triability atau dapat diuji. Ia bermaksud suatu inovasi akan lebih mudah diadopsi atau boleh diterima pakai sekiranya inovasi tersebut dapat diuji dalam kondisi sebenarnya. Okey, so sejarah dia, konsep divisi pertama kali dikaji oleh ahli sosiologi Perancis Gabriel Trade pada akhir abad yang ke-19 dan oleh ahli antropologi dan geografi Jerman dan Austria seperti Friedrich Ratzel dan Leo Frobenius. So kajian divisi inovasi ini di subfield sosiologi luar bandar di pertengahan Amerika Syarikat pada tahun 1920-an dan 1930-an. Peresapan inovasi ini telah digunakan untuk pelbagai konteks, termasuk perubatan, termasuk komunikasi, termasuk pemasaran, kajian pembangunan, promosi kesihatan, kajian organisasi. Actually, teori ini boleh digunakan pakaikan dalam semua jenis konteks. Sebab kiranya setiap inovatif ini kita perlu ingat yang kalau kita buat inovatif ini sekarang, dia ada manfaat untuk kita dan sampai ke anak cucu kita. Mungkin even kita dah meninggal dunia, diorang still boleh guna, boleh dipakai, boleh memanfaatkan apa inovatif yang kita buat. Sebab apa? Sebab mungkin kalau kita tak jumpa dulu inovatif tu, mungkin diorang terpaksa guna old school yang menyusahkan diorang. Terdapat beberapa andaian atau idea dalam teori difusi inovasi ini. Antara andaiannya ialah sebelum seseorang menerima pakai sesebuah perilaku, seseorang tu perlu mencapai beberapa tahap seperti berikut. Ada 5 tahap semuanya. Yang pertama ialah tahap awareness, kesedaran, di mana seseorang tu dia tahu dan sedar terdapat sesuatu inovasi baru. Tahap yang kedua, tahap interest, keinginan, di mana seseorang dia membentuk sikap terhadap inovasi tersebut dan mempunyai keinginan untuk mencapai inovasi tersebut. Yang ketiga, tahap evaluation, penilaian. Pada tahap ni seseorang tu melakukan penilaian untuk menolak atau menerima sesuatu inovasi. Yang keempat, tahap trial, mencuba, di mana seseorang melaksanakan keputusan yang dibuatnya dan dia mencuba perilaku baru. Yang terakhir, tahap adoption, menerima pakai. Pada tahap ni seseorang memastikan keputusan yang dilakukannya ataupun dibuatnya
sehingga dia menerima pakai perilaku baru. Selain itu, terdapat 4 jenis inovasi yang mempengaruhi seseorang individu atau kelompok sosial, iaitu yang pertama, keuntungan relatif. Dia merujuk sesuatu inovasi itu dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya. Ini bermaksud macam semakin besar keuntungan relatif, semakin cepat sesebuah inovasi itu diadaptasi dalam kelompok sosial atau individu terlibat. Yang kedua, kesesuaian. Ini adalah di mana inovasi tersebut mempunyai tahap kesesuaian di dalam masyarakat. Contohnya seperti kesesuaian dengan keadaan masyarakat, kebudayaan dan sebagainya. Yang ketiga, kerumitan. Semakin rumit sesuatu inovasi itu, semakin sukar ia diterima oleh masyarakat. Dan jika semakin mudah difahami, semakin tenang ia diterima pakai oleh masyarakat. Yang keempat, yang terakhir adalah dapat diuji. Jika inovasi tersebut dapat diuji dalam keadaan sebenar sesebuah masyarakat tu, maka ia lebih senang untuk diterima pakai. Untuk yang bab yang kali ini, kita nak membincangkan relevant teori semasa dalam konteks organisasi. So kiranya teori ini relevan tak untuk konteks organisasi awam ataupun korporat. So teori ini mempermainkan peranan penting dalam konteks organisasi awam yang terdiri daripada pelbagai pekerja lama maupun pekerja baru. Kita boleh lihat bagaimana sesebuah idea dan teknologi baru itu, iaitu inovasi, tersebar luas dalam sesebuah kebudayaan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial, seperti contoh tekanan, faktor persekitaran dan penerimaan inovasi. Situasi tersebut boleh digambarkan dalam sesebuah organisasi awam. Individu lama dalam organisasi awam akan mempergayakan tahap perubahan seperti yang disebutkan Rogers dalam buku beliau. Individu ini yang akan berasa ingin tahu tentang pekerjaan atau amalan individu baru yang bagi mereka berinovasi. Contohnya, macam dalam konteks organisasi awam, maybe pengurus lama dalam jabatan lama dalam departmen lain, dia mengarahkan ataupun dia membahagikan tugas untuk pekerja-pekerja dia ataupun orang bawahan dia dengan secara manual, ataupun dia memberi tugasan, dia akan sediakan A4 sebagai contoh. Tetapi bila dia tengok dekat jabatan lama yang di pengelola ataupun yang pekerja baru yang kawal ataupun pekerja baru yang organize, dia tengok dengan secara senang. Tantah pekerja baru tu boleh organize untuk kerja, setiap kerja tu sampai bulan depan. Padahal pekerja yang pengurus lama ni, dia keep everyday kena buat task baru. So dia akan rasa ingin tahu, dia akan macam mana nak tahu yang macam mana orang baru lagi senang dia buat pada aku. Itu yang disebutkan oleh Roger dalam tahap, iaitu tahap yang ketiga lah. Tahap yang ketiga, mereka akan buat penilaian, berfikir sama ada nak terima ke tak inovasi tu, ataupun sebaliknya, ataupun dia kata ini mungkin merumitkan aku. Dia akan fikir macam tu lah. So setiap tahap yang disebutkan Roger dalam buku beliau DOI dah bagi tahu tahap by tahap. Kritikan terhadap teori pertama, iaitu terlalu sederhana. Dianggap sebagai satu wakil perkara yang lebih realiti yang dianggap mudah. Actually dunia realiti itu lebih kompleks. Itu adalah kritikan yang pertama lah. Yang kedua, tidak prediktif. Tidak prediktif seperti maksudnya tiada penerangan dan pendedahan dalam bidang pekerjaan sebelum dikomunikasikan. Yang ketiga adalah tidak menjelaskan adanya perubahan, iaitu inovasi akan sentiasa berubah. Tak bermaksud kita buat sekarang ni sampai bila-bila akan diguna pakai. Mungkin in future orang akan dapat yang kita punya ni, diorang akan lebih mudahkan lagi. Sebab tu inovasi ini akan sentiasa berubah. Sebab apa? Sebab inovasi ni sentiasa berubah mengikut masa. So kiranya makin lama orang akan nak memudahkan kerja. Dan
tahap maklumat tidak mempengaruhi anggota sistem untuk amalkan. Yang keempat, adopsi yang berlebihan. Sebab tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang inovasi, tidak memiliki pengadopsi untuk meramalkan, biasanya berlaku kepada tukang yang pembuat yang start dulu inovasi ni, yang cenderung untuk mempelajari semua jenis perkara yang baru. Yang terakhir iaitu eksploitasi pada golongan yang lemah, tidak dapat mengubah seluruh kehidupan sosial ke arah yang lebih baik. Wujudnya penindasan apabila golongan miskin akan menjadi lebih miskin, manakala golongan kaya akan menjadi lebih kaya. Kira yang ni dia take for granted lah. Contoh, mungkin inovatif dia tu akan memudahkan dia, tapi tidak memudahkan pihak yang lain. Apa kesimpulan yang kita dapat daripada teori difusi inovasi ini? Ialah teori ini telah digunakan dengan jayanya dalam banyak bidang termasuk komunikasi, pertanian, kesihatan awam, keadilan jenayah, kerja sosial dan pemasaran. Perubahan teknologi dan pentadbiran yang terakhir 2 dekad ini telah memberikan penekanan yang lebih besar kepada teknik teori difusi inovatif lah. Model yang dibangunkan mencadangkan bahawa ciri-ciri inovasi adalah antara yang paling penting, faktor yang paling penting lah kepada organisasi, pengurusan, perunding dan pembuat keputusan.